Selamat pagi semua. Saya Muhammad Afiq bin Anwar selaku pengerusi siasatan dalaman pada hari ini dan akan dibantu oleh Encik Luqman Nur Hakim bin Jafaruddin sebagai timbalan panel pertama dan Cik Eva Mastura binti Kadiri sebagai timbalan panel kedua, dan seterusnya Encik Zilman Itisham bin Muhammad Tamsil sebagai ketua setiausaha dan Cik Eliska binti Belistes sebagai pembantu setiausaha, dan barisan pendakwa Muhammad Syafiq bin Jamilsa selaku ketua pendakwa, Zulkman Ul Hafif bin Mazlan pembantu pendakwa, dan pihak pembela Muhammad Aidil Haikal bin Tahir sebagai ketua pembela dibantu oleh Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad selaku pembantu pembela. Tujuan kita mengadakan siasatan dalaman pada hari ini adalah untuk mendengar kes terhadap Encik Ezran Alif bin Ahmad Saleh yang telah dituduh melakukan salah laku yang bercanggah dengan peraturan syarikat. Peraturan siasatan pada hari ini adalah siasatan akan dijalankan dalam bahasa Melayu sepenuhnya dan tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Dan di sini pihak panel ingin menekankan agar semua meletakkan telefon bimbit dalam mode senyap, dan sejam pertama kita akan melakukan perbicaraan dan akan berehat selama 15 minit. Seterusnya, saya akan minta tertuduh untuk masuk ke kandang saksi dan akan membacakan pertuduhan yang dijatuhkan kepada tertuduh, dan tertuduh dikehendaki untuk menjawab pertuduhan tersebut sama ada tertuduh bersalah atau tidak. Diminta kepada pihak tertuduh untuk masuk ke kandang saksi. Angkat tangan kamu dan menghadap ke arah panel. Sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya cakap. Saya Ezran Alif bin Ahmad Saleh. Sesungguhnya akan bercakap benar Sesungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka.
Encik Ezran, Anda dituduh melakukan kesalahan disiplin yang bercanggah dari peraturan Syarikat Borneo Logistik Sdn Berhad pada tarikh 15 Jun 2025 bersamaan dengan hari Selasa sekitar jam 2.30 petang semasa melakukan penghantaran barang. Adakah Anda mengaku bersalah? Saya Ezran Alif bin Ahmad Saleh mengaku tidak bersalah atas segala pertuduhan yang dilontarkan kepada saya. Seterusnya, adakah tertuduh mempunyai bantahan terhadap pelantikan kami, para panel, pada hari ini atau bantahan terhadap tempat atau masa siasatan dalaman ini dijalankan? Sekiranya Anda mempunyai bantahan, sila nyatakan sekarang beserta sebab yang munasabah. Saya tiada bantahan atas pemilihan para panel, tempat dan masa. Sebelum siasatan dalaman dimulakan, saya ingin bertanya kepada tertuduh sekiranya anda berada dalam keadaan yang sihat. Saya selaku yang tertuduh berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Memandangkan tiada bantahan dan anda berada dalam keadaan yang sehat, siasatan dalaman akan diteruskan pada hari ini dan disebabkan tertuduh tidak mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut, panel akan dengan ini meminta pihak pembela untuk menyoal tertuduh. Diminta kepada pihak pembela untuk menyoal tertuduh. Baiklah Encik Ezran, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Encik. Soalan pertama ialah, boleh kongsikan pengalaman Encik sepanjang bekerja di Borneo Logistik Sdn Berhad kepada kami yang berada di dalam ruangan ini? Saya bekerja di Syarikat Borneo Logistik Sdn Berhad selama 6 tahun dan semasa saya bekerja, saya sering mendapatkan pujian daripada majikan saya atas kinerja saya yang cukup baik sepanjang saya bekerja selama 6 tahun. Soalan saya yang kedua kepada tertuduh, boleh jelaskan kepada kami semua tentang apa yang terjadi pada 15 Jun 2025? Pada 15 Jun 2025, saya melakukan tugas saya seperti biasa, yaitu menghantar bungkusan bersama rakan sekerja saya, dan ketika itu tiada sebarang aduan yang dilontarkan oleh pelanggan kepada saya. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa segala tuduhan yang dilontarkan kepada saya adalah tidak benar dan saya ingin tuduhan itu ditarik semula. Yang Arif dan Pengerusi, berdasarkan kenyataan yang diberikan oleh Ezran, boleh kita simpulkan bahawa Ezran merupakan seorang pekerja yang berdisiplin baik dan tidak mempunyai sebarang niat buruk atau masalah kepada syarikat. Oleh yang demikian, saya rasa tuduhan yang diberikan terhadap Ezran yang dituduh ialah tidak berasas. Sekian daripada saya. Terima kasih. Diminta kepada pihak pendakwa untuk menyoal saksi. Pengerusi, izinkan saya menyoal tertuduh. Diizinkan. Selamat pagi Encik Ezran. Encik Ezran, kamu adalah penghantar bungkusan, betul? Betul. Bolehkah Encik Ezran terangkan tanggungjawab utama dalam tugasan harian Encik? Sebagai seorang pengantar bungkusan, saya perlu memastikan bahawa bungkusan yang dipesan oleh pelanggan dia harus disampaikan secara selamat tanpa kerosakan ataupun cacat celah. Akan tetapi, Encik Ezran sedar bahawa membuang atau mengabaikan barang bungkusan adalah satu pelanggaran serius terhadap amanah dan peraturan syarikat? Ya, saya setuju dengan pernyataan yang dikatakan sebentar tadi. Tetapi di sini saya ingin menyatakan bahawa pengantaran yang saya lakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Tuan Pengerusi, dari kenyataan yang diberikan oleh tertuduh,
boleh saya simpulkan tertuduh paham dan akur terhadap etika kerja di syarikat ini. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan jelas sekali melanggar SOP syarikat. Sekian daripada saya. Diminta kepada pihak tertuduh untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengerusi, izinkan kami daripada pihak pembela untuk memanggil saksi. Diizinkan. Diminta kepada saksi untuk masuk ke kandang saksi. Angkat tangan kamu dan menghadap ke arah panel. Sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya cakap. Saya Muhammad Harizan Syahmi bin Abidin. Sesungguhnya akan bercakap benar Sesungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka. Diminta kepada pihak pembela untuk menjawab saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya menyoal saksi. Diizinkan. Encik Mizan, saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Encik. Soalan pertama ialah, sudah berapa lamakah Encik Mizan telah bertugas di Borneo Logistik? Saya telah bertugas di Borneo Logistik selama 4 tahun, yaitu dari 2021 hingga 2025. Boleh saya tahu apakah jabatan Encik di sini? Saya merupakan penjaga gudang. Kemudian, boleh Encik ceritakan kepada kami apakah hubungan Encik dengan yang tertuduh? Hubungan saya dengan yang tertuduh ialah rekan sekerja. Kemudian, apa kaitan Encik dengan kes yang berlaku? Saya di sini ingin memberikan keterangan berkenaan saudara Isran, yang mana dia merupakan seorang pekerja yang baik dan menjalankan tugas dengan lancar dan cepat. Adakah Encik mempunyai sebarang bukti untuk menyokong keterangan Encik tadi? Sebagai penjaga gudang, saya sering melihat saudara Isran ini dia menjalankan tugasnya dengan baik dan cepat. Dan soalan terakhir saya, boleh Encik berikan kami contoh mengenai kenyataan yang Encik bagi? Sebagai contohnya, saudara Isran ini merupakan seorang pekerja yang terawal untuk datang ke gudang untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, dia juga menjalankan tugasnya dengan baik dan cepat. Tuan Pengerusi, berdasarkan keterangan yang diberi oleh saksi, kita boleh perhatikan bahawa yang tertuduh merupakan seorang yang bertugas sesuai dengan skop kerjanya dengan baik. Sekian daripada saya, terima kasih. Diminta kepada pihak pendakwa untuk menjawab saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya untuk menyoal saksi. Diizinkan. Encik Amizan, Iya, pagi. Pagi. Adakah Encik Mizan tidak menyaksikan tertuduh membuang atau mengabaikan bungkusan pelanggan, betul? Ya betul, saya tidak melihat ataupun terlibat terhadap saudara Isran, yang mana saya sedang melakukan skop kerja saya, yaitu menyelia barang masuk dan keluar daripada gudang. Oke. Soalan kedua, apa yang Encik tahu tentang kes ini hanyalah berdasarkan cerita tertuduh atau orang lain, bukan dari pemerhatian sendiri? Ya betul, saya mendapati hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh saudara Isran dan juga pekerja lainnya. Oke, terima kasih. Tuan Pengerusi, berdasarkan keterangan saksi, yang boleh saya simpulkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh tidak terjadi di depan mata saksi, serta kejadian berlaku di luar kawasan gudang. Hal ini menyebabkan keterangan saksi tidak boleh dikaitkan dengan kes. Diminta kepada saksi untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengerusi, izinkan
izinkan kami untuk memanggil saksi seterusnya. Diizinkan. Oke, angkat tangan kamu, kemudian lihat ke panel, sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya jawab. Saya Nur Ayani Maisita binti Siban, Sungguhnya akan berjawab benar sungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka. Diminta kepada pihak pembela untuk menyoal saksi. Dan pengurusi izinkan saya untuk menyoal saksi. Diizinkan. Saudari Yayuni, Ya saya. apakah jabatan Cik di dalam Borneo Logistics dan Berhad? Jabatan saya di dalam syarikat Borneo Logistik adalah sebagai seorang kerani. Berapa lamakah telah Cik berkhidmat di dalam syarikat ini? Saya sudah bekerja dalam syarikat ini selama 2 tahun. Kemudian boleh kami tahu apakah hubungan Cik dengan yang tertuduh? Hubungan saya dengan Cik Ezran hanyalah rakan sekerja biasa dan tidak rapat. Kemudian saya ingin tahu, pada tarikh kejadian, adakah saudari berada di tempat kerja? Iya, Dalam pemerhatian saudari, bagaimanakah cara tertuduh mengendalikan bungkusan? saya melihat Cik Ezran mengendalikan bungkusan dengan berhati-hati dan menyusun bungkusan juga dengan berhati-hati. Kemudian daripada segi pelanggan, adakah yang tertuduh melayan pelanggan dengan kasar ataupun sebaliknya? Sepanjang saya bekerja dengan Encik Ezran, saya tidak pernah melihat dia bercakap ataupun berkelakuan kasar dengan rakan-rakan sekerja di pejabat. Oleh yang demikian, saya ingin tanya kepada Cik, adakah Cik pernah melihat keadaan Ezran di tempat kejadian, yakni di rumah-rumah pelanggan? Tidak. Terima kasih, Cik. Tangan Anda telah dimaklum. Tuan Pengurusi, di sini kita dapat simpulkan, sebelum pengantaran barang tertuduh mematuhi segala SOP dan tidak melanggar apa-apa arahan, dan tertuduh merupakan seorang yang menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada masalah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Minta pihak pendakwa untuk menyoal saksi. Pengurusi izinkan saya menyoal saksi. Diizinkan. Selamat pagi, saya ini. Pagi. Oke, Cik. Cik bekerja di pejabat, bukan? Ya betul. Bukan di lapangan pengantaran bersama yang tertuduh. Tidak, skop kerja saya hanyalah dalam pejabat dan tidak kaitan langsung dengan bahagian operasi. Okey, baik. Adakah Cik mengikut tertuduh semasa dia mengantar semua parcel setiap hari? Tidak, saya sebagai seorang kerani, saya tidak bekerja di bahagian operasi dan skop kerja saya hanyalah dalam urusan pejabat. Okey, baik. Seperti yang Tuan Pengurusi dengar, saya dapat simpulkan di sini saksi memberi keterangan yang jelas, mengakui bahawa beliau tidak terlibat secara langsung dalam bahagian operasi serta tidak menemani tertuduh semasa pengantaran dijalankan. Skop tugas saksi hanyalah terhad kepada pengurusan, seperti pengurusan dokumen dan rekod. Oleh itu, saksi tidak mempunyai pengetahuan langsung maupun bukti yang kukuh untuk mengesahkan bahawa kejadian tersebut benar-benar berlaku seperti yang didakwa. Sekaligus menjadikan keterangan ini bersifat andaian dan tidak disokong oleh alibi yang kuat. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Diminta kepada saksi keluar dari panel saksi. Untuk saya izinkan saya memanggil saksi yang seterusnya. Diizinkan. Diminta saksi untuk masuk ke kandang saksi.
tangan kamu dan menghadap ke arah panel. Sebut nama kamu dan kemudian ulang apa yang saya cakap. Nama saya Muhammad Akil. Sungguhnya akan bercakap benar Sungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali yang benar-benar benar. Diminta pihak pembela untuk menjual saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya bertanya soalan kepada saksi. Diizinkan. Oke, baiklah Saudara Akil. Adakah Anda sudah bersiap sedia untuk menjawab semua pertanyaan saya? Saya bersedia. Soalan saya yang pertama, apakah jawatan Anda di syarikat Borneo Logistik Sendirian Berhad? Jawatan saya bersama dengan tertuduh yaitu penghantar barang di syarikat Borneo Logistik. Berapa lamakah perkhidmatan Anda di dalam syarikat ini? Saya telah bekerja di syarikat ini selama 6 tahun. Baiklah. Apakah hubungan Anda dengan tertuduh? Hubungan saya dengan Ezran bukan sekadar rakan kerja tetapi dia merupakan kawan baik saya. Baiklah. Soalan saya seterusnya, adakah saudara bersama-sama tertuduh pada waktu kejadian? Ketika waktu kejadian saya tidak bersama dengan dia kerana saya bekerja di luar kawasan. Jika saudara berkata demikian, boleh saudara mengemukakan hujah yang kukuh bagi membela tertuduh? Saudara Ezra ini merupakan sahabat baik saya dan dia selalu bersama dengan saya ketika susah dan senang. Saya boleh katakan bahwa Ezra ini merupakan seorang pekerja yang taat kepada arahan dan sentiasa dengar cakap orang lain, dan pada masa yang sama dia selalu melakukan kerja pada masa yang tepat. Baiklah, adakah saudara mempunyai kenyataan lain untuk membela tertuduh? Untuk pengetahuan kamu semua, Ezra telah meluapkan sedikit isu terhadap tentang dirinya. Untuk pengetahuan kamu semua, dia telah mengalami masalah keluarga yang sering berlaku pada ketika itu. Jadi saya rasa mungkin masalah yang dihadapi sekarang ini berkait tentang masalah yang dihadapi sekarang. Baiklah, terima kasih, itu saja soalan daripada saya. Baiklah Tuan Pengurusi, di sini dapat kita simpulkan bahwa tertuduh ini mempunyai masalah keluarga yang mungkin menjadi kegangan dia berbuat demikian. Itu saja, terima kasih. Minta kepada pihak pendakwa untuk menjual saksi. Selamat pagi Cik Akil. Selamat pagi Tuan. Cik Akil bekerja sebagai penghantar bungkusan, betul? Betul. Boleh Encik terangkan apakah tanggung jawab utama dalam tugas harian? Untuk tanggung jawab saya sebagai penghantar barang, tugasan saya adalah menghantar barang di tempat yang betul, dan paling penting sekali adalah menghantar barang dengan cepat dan paling sama dan tidak rosak. Soalan kedua, Cik Akil, adakah emosi yang terganggu akibat faktor luar wajar mempengaruhi etika kerja dalam melaksanakan tugasan yang diberikan? Bagi saya, kelakuan itu adalah tidak wajar disebabkan apabila kita melakukan pekerjaan, kita tidak boleh meletakkan emosi dahulu. Kerana apabila kita meletak emosi ketika melakukan kerja, dia akan boleh mengganggu kita punya pekerjaan. Oke, terima kasih. Tuan Pengurusi, apa yang saya boleh lihat di sini, berdasarkan keterangan saksi, tertuduh jelas memahami etika kerja dan tanggung jawabnya. Namun, kegagalan mematuhi prinsip tersebut membuktikan bahwa tertuduh telah bertindak secara tidak profesional dan wajar dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan. Terima kasih. Diminta kepada saksi untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya memanggil saksi yang terakhir. Diizinkan.
Diminta saksi untuk masuk ke kandang saksi. Yang angkat tangan kamu, kemudian lihat ke panel, sebut nama, kemudian penuh apa yang saya jawab. Saya Norman Syabin Alimuddin. Sesungguhnya akan berusaha benar Sesungguhnya akan berkata benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka. Diminta kepada pihak pembela untuk menjual saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya bertanya soalan kepada saksi. Diizinkan. Baiklah Saudara Norman, adakah Anda bersiap sedia untuk menjawab semua soalan saya? Saya sedih. Baik, soalan pertama saya, apakah jabatan saudara di syarikat Borneo Logistik? Saya merupakan pemandu lori di bagi penghantaran bungkusan. Berapa lamakah waktu perkhidmatan Anda? Saya telah berkhidmat di Borneo Logistik ini selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2018 sehingga tahun 2025. Oke, baik. Adakah saudara mempunyai apa-apa hubungan dengan tertuduh? Hubungan saya dengan tertuduh hanyalah teman sekerja. Baiklah, soalan terakhir saya, apakah keterangan yang ingin saudara buat? Apa yang saya nampak selama tertuduh bekerja di syarikat ini, tertuduh telah menjalankan segala tugasnya dengan baik. Di samping itu, saya juga melihat tertuduh sebagai seorang yang bekerja keras dan akan memastikan setiap bungkusan yang diterima akan dihantar secepat mungkin. Serta menurut prestasi utama tertuduh pada tahun terdahulu, tertuduh jarang melakukan kesilapan ketika waktu bekerja. Baiklah, terima kasih. Itu saja soalan daripada saya. Tuan Pengurusi, di sini kita dapat simpulkan bahwa tertuduh ini adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dan menjalankan amanahnya dan mendengar segala arahan atasannya untuk menyampaikan bungkusan kepada pelanggannya dengan selamat. Itu saja, terima kasih. Diminta kepada pihak pendakwa untuk menjual saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya menyoal saksi. Diizinkan. Selamat pagi, Cik Norman. Adakah Cik Norman sebenarnya mempunyai maklumat lengkap untuk mengesahkan bahwa tertuduh melakukan kesalahan dalam kejadian itu? Tidak, saya tidak mempunyai maklumat lengkap untuk mengesahkan sama ada tertuduh melakukan kesalahan atau tidak. Walaupun rekod kerja terdahulu tertuduh adalah baik, adakah saudara bersetuju bahwa prestasi lalu tidak boleh menafikan kemungkinan berlakunya kesilapan atau pelanggaran etika dalam kejadian yang sedang dibicarakan ini? Betul, rekod kerja terdahulu tidak boleh menafikan kemungkinan yang tertuduh melakukan kesilapan dalam kejadian ini kerana setiap situasi adalah berbeza dan saya tidak melihat kejadian itu berlaku. Terima kasih. Tuan Pengurusi, saksi pembela sendiri mengakui bahwa beliau tidak mempunyai maklumat penuh mengenai kejadian sebenar. Walaupun tertuduh mempunyai rekod kerja yang baik sebelum ini, ia tidak menafikan kemungkinan tertuduh melakukan kesilapan atau melanggar etika dalam kejadian yang sedang dibicarakan ini. Ini menunjukkan bahwa tertuduh tetap wajar dipertanggungjawabkan atas kesalahannya sendiri. Terima kasih. Diminta kepada saksi untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya memanggil saksi yang kelima. Diizinkan. Diminta kepada saksi untuk masuk ke kandang saksi.
melihat ke arah panel. Sebut nama kamu dan ulang apa yang saya cakap. Saya Sezun binti Isya. Sesungguhnya akan bercakap benar Sesungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali yang benar-benar belaka. kecuali yang benar-benar belaka. Meminta kepada pihak terdakwa untuk menyoal saksi. Tuan Pengurusi, izinkan. Izinkan. Selamat pagi, Cik Zazmin. Selamat pagi. Cik Zazmin, bolehkah saya tahu berapa lama Anda bekerja di dalam syarikat ini? Saya telah bekerja selama 5 tahun di Borneo Logistik. Boleh saya tahu apakah jawatan Anda di dalam syarikat ini? Saya sebagai pekerja di Jabatan Operasi dalam syarikat ini. Apakah hubungan Cik dengan tertuduh? Saya adalah rekan sekerja Encik Ezran dan saya ditugaskan untuk di bahagian operasi dalam syarikat ini. Adakah Cik pernah melihat tertuduh melanggar SOP semasa mengendalikan barang? Ya, saya pernah melihat tertuduh tidak menyusun barang dengan betul dan membawa barang secara tergesa-gesa. Soal seterusnya, adakah Cik berada di lokasi semasa situasi itu berlaku? Boleh Cik berikan contoh lebih spesifik? Ya, saya berada di lokasi pada 11 Jun 2025. Saya melihat Encik Ezran membawa barang yang lebih berat, mudah pecah, dan meletakkannya di bawah barang yang lebih berat, sedangkan perkara tersebut melanggar SOP. Adakah Cik Zazmin berada di lokasi semasa situasi itu berlaku? Boleh Cik berikan contoh spesifik? Ya, saya berada di lokasi pada 11 Jun 2025. Saya memperhatikan dia meletakkan kotak berisi barang mudah pecah di bawah kotak yang lebih berat, sedangkan perkara tersebut melanggar SOP. Adakah tertuduh pernah diberi teguran secara langsung? Ya, penyelia dan rekan sekerja pernah menegurnya, tetapi amalan tidak selamat tersebut berulang. Pada pandangan Cik, adakah tertuduh bersikap cuai atau sengaja melanggar prosedur? Pada pandangan saya, ya, tertuduh bersikap cuai dan tidak serius dalam mengendalikan barangan pelanggan. Oke, terima kasih. Tuan Pengurusi, saya ingin mengakhiri soalan saya terhadap saksi dan saya ingin menyimpulkan bahwa saksi melihat tertuduh mengendalikan barang dengan cuai yang menyebabkan kerugian kepada syarikat dan juga merosakkan barangan pelanggan sebelum dihantar kepada pelanggan. Terima kasih. Diminta kepada pihak pembela untuk menyoal saksi. Tuan Pengurusi, izinkan saya untuk menyoal saksi. Diizinkan. Cik Zazmin, saya ingin bertanya beberapa soal kepada Cik. Dan soalan pertama saya ingin bertanya kepada Cik. Adakah benar bahawa Cik ini bukan penyelia, tetapi hanya sekadar lakukan sekerja kepada tertuduh? Ya, saya bukan penyelia, saya hanyalah rakan sekerja kepada tertuduh dan saya bertanggung jawab untuk mematuhi dan menegur pelanggaran SOP yang berlaku dalam syarikat Borneo Logistik ini. Soalan saya seterusnya, adakah Cik mempunyai kuasa atau otoriti resmi untuk menguatkuasakan SOP terhadap tertuduh? Tidak, saya tidak otoriti resmi untuk menguatkuasakan SOP, tetapi sebagai rakan sekerja, saya bertanggung jawab untuk menegur Encik Ezran agar tidak berlaku perkara tersebut. Soalan saya yang seterusnya kepada Cik ialah, semasa hari kejadian, adakah Cik sedang menjalankan tugas ataupun Cik memantau kejadian itu secara khusus? Ya, saya sedang menjalankan tugas dan perkara tersebut berlaku di hadapan mata saya. Dan soalan saya yang terakhir, sepanjang Cik bekerja sama bersama tertuduh, adakah pernah berlaku sebarang kerosakan tanpa penglibatan tertuduh? Tidak, dan menurut saya
kerosakan memang berlaku daripada kelakuan tertuduh sendiri. Sekian. Tuan Pengerusi, boleh saya simpulkan di sini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Keterangan yang diberikan oleh saksi ini mempunyai unsur sakit hati dan juga kebencian terhadap tertuduh. Ada bantahan Tuan Pengerusi? Bantahan diterima. Tuan Pengerusi, dari pihak pendakwa, kami ingin menyatakan bahawa pihak pembela cuba memanipulasi kenyataan saksi yang di mana tidak benar. Itu saja daripada saya. Sekian. Tuan Pengerusi, izinkan saya untuk meneruskan ujar saya. Diizinkan. Selain itu, berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh saksi, kita boleh simpulkan bahawa saksi sendiri pun melakukan salah laku kerana dia tidak fokus membuat kerjanya, bahkan melihat kesalahan orang lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Diminta kepada saksi untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengerusi, izinkan kami memanggil saksi yang ke-6. Diizinkan. Diminta kepada saksi untuk masuk ke kandang saksi. Angkat tangan kamu dan ke arah panel. Sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya cakap. Saya Nashra Nasir. Sungguhnya akan berucap benar Sesungguhnya akan berucap benar dan tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka. Terdakwa untuk menyoal saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya menyoal saksi. Diizinkan. Selamat pagi Cik Nashria. Okey, Cik Nashria, boleh saya tahu berapa lama Cik bekerja di syarikat ini? Saya telah bekerja selama 7 tahun di syarikat ini. Okey, apakah jawatan Cik Nashria di syarikat ini? Jawatan saya sebagai pekerja di dalam Jabatan Sumber Manusia di syarikat ini. Okey, baik. Soalan saya seterusnya, bolehkah Cik nyatakan peranan Cik dalam proses disiplin terhadap Encik Ezran? Boleh, saya membantu dalam menyediakan dokumen rasmi seperti surat amaran, kertas penunduan dan juga surat pemanggilan siasatan dalaman untuk Encik Ezran. Soalan saya seterusnya, adakah Encik Ezran mengakui penerimaan surat-surat tersebut? Ya, Encik Ezran telah menandatangani surat penunduan tersebut pada 27 Jun 2025. Dan berapa kalikah surat amaran telah dikeluarkan kepada Encik Ezran sebelum kes ini dibawa ke siasatan dalaman? Saya telah memberi surat amaran sebanyak 3 kali. Surat amaran yang pertama pada 20 Jun, surat amaran kedua pada 22 Jun dan surat amaran yang ketiga pada 24 Jun tahun 2025. Tuan Pengerusi, izinkan saya membentangkan bukti. Diizinkan. Ini adalah surat-surat amaran pertama, surat amaran kedua dan surat amaran ketiga. Yang pertama adalah pada 20 Jun dan yang kedua adalah pada 22 Jun dan yang terakhir ialah 24 Jun pada tahun 2025. Tuan Pengerusi, di sini saya ingin simpulkan Encik Ezran mengetahui bahawa dirinya itu telah mendapati 3 surat amaran daripada syarikat. Encik Ezran juga telah menandatangani surat-surat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Minta kepada pihak pembela untuk menyoal saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya untuk bertanya soal kepada saksi. Diizinkan. Baiklah Cik Nashria, adakah anda sudah bersiap sedia untuk menjawab semua pertanyaan saya? Okey, baik.
pertanyaan saya yang pertama, adakah peranan C sebagai pentadbir saja dan bukan sebagai penyiasat kejadian? Ya, peranan saya hanya sebagai pentadbir, tetapi dokumen disiplin disediakan berdasarkan siasatan laporan. Baiklah, soalan kedua saya, adakah C hadir sendiri semasa kejadian tersebut? Tidak, semasa kejadian tersebut saya tidak berada di lokasi, tetapi laporan telah diterima daripada pihak operasi lah. Baik, saya ambil maklum. Adakah tertuduh diberi peluang untuk menjawab atau membela diri secara bertulis sebelum siasatan dalaman ini dijalankan? Ya, pihak tertuduh telah diberikan peluang untuk dari segi lisan dan juga bertulis. Baik, soalan terakhir saya. Tadi kamu ada bentangkan tentang surat amaran, penandatanganan surat amaran. Jadi di dalam ia bermaksud pengakuan bersalah atau sekadar pengesahan penerimaan dokumen sahaja? Tidak. Tanda tangan itu tidak bermaksud dia bersalah, tetapi dia merupakan penerimaan dokumen tentang pemakluman kepada tertuduh tentang kesalahannya sendiri. Baiklah, itu saja pertanyaan daripada saya. Tuan Pengerusi, di sini kita dapat simpulkan bahwa tertuduh hanya menandatangani tanda tangan penerimaan surat, bukan untuk mengaku bahwa dia bersalah. Itu saja, terima kasih. Minta kepada saksi pula dari kandang saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya memanggil saksi yang ketujuh. Diizinkan. Diminta saksi untuk masuk ke kandang saksi. Angkat tangan kamu dan mengarah ke arah pedal. Sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya cakap. Saya Brandon Zinito. Sesungguhnya akan bercakap benar. Sesungguhnya akan bercakap benar. Dan tidak ada yang tidak benar. Dan tidak ada yang tidak benar. Kecuali yang benar-benar belaka. Kecuali yang benar-benar belaka. Minta pihak pendakwa untuk menyoal saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya menyoal saksi. Diizinkan. Selamat pagi, Encik Brandon. Selamat pagi. Okey, Encik, saya ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, berapa lama Encik bekerja di syarikat ini? Saya telah bekerja di syarikat ini selama 8 tahun. 8 tahun. Okey, baik. Apakah jawatan Encik di syarikat ini? Saya bekerja sebagai perancang laluan untuk menyusun laluan pengantaran dan juga menyimak laporan pengantaran. Jadi adakah Encik menyimak laluan dan laporan pengantaran Ezran pada hari kejadian? Ya, pada hari kejadian saya telah menyimak laporan dan pengantaran Encik Ezran dan didapati beliau tidak mematuhi arahan yang diberikan. Okey, baik. Adakah Ezran yang tertuduh pernah diberikan taklimat mengenai prosedur pengantaran? Ya, Encik Ezran telah diberikan taklimat dan latihan mengenai prosedur pengantaran dan juga pengendalian barangan rapuh. Berdasarkan laporan, adakah tindakan Ezran yang tertuduh mengikut SOP atau tidak? Berdasarkan laporan yang diterima, tindakan Encik Ezran melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh syarikat ini. Adakah kecuaian beliau menyebabkan kerosakan barangan pelanggan? Ya, kecuaian beliau dalam pengantaran telah menyebabkan barangan pelanggan rosak. Adakah ini menjejaskan reputasi syarikat? Ya, tindakan beliau telah menyebabkan kepercayaan pelanggan semakin berkurang dan juga menyebabkan nama baik syarikat ini semakin buruk. Tuan Pengerusi, saya cuma ingin simpulkan
Dan sudah terang lagi bersuluh, Ezran yang tertuduh memang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Sekian daripada saya. Diminta pihak pembela untuk menjawab saksi. Pengerusi, izinkan saya untuk menjawab saksi. Diizinkan. Boleh dulu. Encik Brandon, adakah Encik bersedia untuk menjawab soalan saya? Ya, saya bersedia. Saya ada beberapa soalan untuk Encik, dan soalan yang pertama ialah dalam tugasan harian, adakah tertuduh biasanya mematuhi arahan laluan yang diberikan? Ya, dalam tugasan harian tertuduh sentiasa mematuhi arahan yang telah diberikan. Soalan saya yang kedua kepada Encik Brandon ialah pada hari kejadian, adakah Encik menerima sebarang laporan awal daripada tertuduh tentang masalah semasa pengantaran? Tidak, semasa hari kejadian saya tidak menerima sebarang maklumat daripada Encik Ezran mengenai laporan semasa pengantaran parangan beliau. Soalan saya yang terakhir, sepanjang 8 tahun Encik bekerja ataupun selama Ezran tertuduh bekerja di Borneo Logistics Sdn Bhd, saya ingin bertanyakan kepada Encik Brandon, siapakah Ezran di mata Encik? Di mata saya menganggap beliau sebagai seorang rakan. Tetapi apa yang saya hadapi ialah saya menerima kritikan daripada beliau, dan saya menganggap beliau seorang yang bertalam dua muka, kerana di hadapan saya beliau sentiasa bercakap baik, tetapi saya ada mendapat maklumat daripada rakan-rakan yang lain bahawa beliau sering bercakap buruk tentang saya. Tuan Pengerusi, berdasarkan keterangan yang saya terima daripada saksi, boleh saya simpulkan di sini bahawa beberapa saksi yang telah memberi keterangan hanya mampu menunjukkan kesalahan dan keburukan Ezran tanpa ada bukti yang kukuh. Sekian daripada saya, terima kasih. Diminta saksi untuk keluar dari kandang saksi. Tuan Pengerusi, izinkan saya menjemput saksi yang terakhir. Diizinkan. Diminta saksi untuk masuk ke kandang saksi. Angkat tangan kamu dan menghadap ke arah panel. Sebut nama kamu, kemudian ulang apa yang saya cakap. Nama saya Nuranisa binti Abdul Muttalib. Sesungguhnya akan bercakap benar Sungguhnya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar, dan tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. kecuali benar-benar belaka. Tuan Pengerusi, izinkan saya menyawal saksi. Diizinkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Cik Anis, saya ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan. Soalan pertama saya, berapa lama Cik bekerja di syarikat ini? Saya sudah bekerja di syarikat ini selama 6 tahun. Selama berapa tahun? 6 tahun. Apakah jawatan Cik dalam syarikat ini? Saya merupakan staf dalam Jabatan Perkhidmatan Pelanggan di syarikat ini. Boleh Cik terangkan apakah bentuk aduan yang Cik terima daripada pelanggan? Bentuk aduan yang saya terima melalui email dan telefon mengenai barangan yang rosak, pecah dan tidak dikendalikan dengan baik. Bolehkah Cik bacakan isi surat tersebut? Barang yang saya terima berada dalam keadaan rosak, dipercayai akibat kecuaian semasa proses pengendalian dan penghantaran oleh pihak courier service. Adakah aduan ini menyebabkan reputasi syarikat menjadi lebih teruk? Ya, aduan ini menyebabkan reputasi syarikat lebih teruk dan menyebabkan tuntutan papasan daripada pelanggan. Tuan Pengerusi, seperti yang dipaparkan di skrin, yang dipaparkan di skrin adalah
email daripada pelanggan yang membuat aduan berkaitan perkhidmatan kurier yang tidak baik daripada yang tertuduh. Nombor pesanan 231012AABC123D diterima pada 10 hingga 14 Jun 2025 dalam keadaan yang rosak akibat kecuaian semasa proses pengendalian dan penghantaran oleh pihak courier service, iaitu yang tertuduh. Gambar yang di sebelah menyatakan pula WhatsApp daripada pelanggan yang terus ke customer service yang menyatakan aduan tentang barangan yang sama juga, nombor pesanan pun yang sama juga, disertakan dengan bukti. Boleh terus pindah ke bukti gambar. Ini ada gambar-gambar bukti di mana barangan-barangan yang dihantar pecah dan rosak. Dan semua ini adalah daripada yang tertuduh. Saya ingin memberikan bukti yang terakhir dalam bentuk video. Boleh mainkan? Oi, kau ni orang mana ni? Orang sebarkan. Hah? Kenapa begitu padamu? Apa kabar soalku ni? Saya duduk pintu tadi. Kau lambat betul kalau kau keluar anjing itu. Oi, itu kau punya masalah. Kau jangan lempar bunga pasir. Oi, kau gila ke? Mana presiden mantan? Mana benar? Hah? Itu kau punya masalah lah. Ini orang bukan kontra begitu. Orang masalahnya kau. Siapa yang tahu dan siapa yang tahu siapa dulu? Jadi di sini Tuan Pengerusi ingin saya rumuskan. Dalam video telah dinyatakan Ezran dari rakaman CCTV telah membuang barangan tersebut ke arah lantai dengan sengajanya, dengan bersama emosi marah dia telah menghancurkan barangan tersebut. Dan di video yang kedua kita dapat lihat Ezran telah mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pelanggan. Di sini yang menunjukkan perkhidmatan yang sangat teruk. Itu sahaja daripada saya dan ini adalah bukti yang terakhir. Sekian, terima kasih. Tuan Pengerusi, izinkan saya bertanya soal kepada saksi. Diizinkan. Baiklah, Cik Anissa, adakah Anda sudah bersiap sedia untuk menjawab semua pertanyaan saya? Siap. Oke, pertanyaan saya yang pertama ialah, adakah Cik tidak terlibat secara langsung dalam proses pengendalian atau penghantaran barang? Tidak, saya tidak mengendalikan barang, tetapi saya merekod dan menerima aduan daripada pelanggan. Baiklah, adakah terdapat pekerja lain yang terlibat dalam proses penghantaran tersebut? Ya, tetapi tugas ini merupakan tugas tertuduh. Baiklah, soalan terakhir. Pernahkah syarikat menerima aduan yang sama sebelum tertuduh bertugas di bagian tersebut? Ya, namun aduan tersebut hanyalah aduan kecil seperti penghantaran lambat dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat banyak aduan yang berkaitan dengan tertuduh semasa mengendalikan bagian tersebut. Baiklah, itu saja soal daripada saya. Terima kasih. Minta kepada saksi untuk keluar dari hadap saksi. Memandangkan kedua belah pihak sudah selesai dengan kes masing-masing dan telah selesai memanggil saksi masing-masing,
Panel siasatan dalaman dengan ini meminta kedua belah pihak mengulangkan kes masing-masing. Kita mulakan pengulangan kes daripada pihak pembela. Tuan Pengerusi, hari ini kita bukan sekadar menilai prosedur, tetapi menentukan nasib seseorang yang telah berkhidmat selama 6 tahun di sebuah syarikat. Sepanjang prosiding ini, tiada saksi mata yang melihat kejadian itu secara langsung, serta kebanyakan keterangan dan bukti adalah daripada pihak ketiga. Sebaliknya, apa yang jelas di hadapan para panel dan Tuan Pengerusi ialah rekod kerja daripada tertuduh yang baik, sikap bertanggungjawab serta keterangan saksi-saksi yang mengenali beliau sebagai pekerja berdisiplin dan amanah. Tanda tangan pada surat amaran tidak menunjukkan kesalahan, tapi menunjukkan bahawa tertuduh telah menerima surat tersebut. Satu kesilapan yang tidak dibuktikan secara jelas tidak wajar memadamkan 6 tahun kesediaan dan usaha seorang pekerja. Hukuman pemecatan adalah terlalu berat sekiranya asas kes masih dipenuhi keraguan. Oleh daripada itu, kami sebagai para pembela masih kekal dengan pendirian kami bahawa tertuduh tidak bersalah, dan sekiranya tertuduh didapati bersalah, kami mengharapkan para panel dan pengerusi memberikan hukuman yang ringan kepada tertuduh. Sekian daripada kami. Terima kasih. Sekarang kita teruskan pengulangan kes dari pihak pendakwa. Yang Arif, Tuan Pengerusi dan ahli panel. Keterangan semua saksi ini menunjukkan bahawa aduan kerosakan barangan benar-benar berlaku selepas penghantaran dibuat oleh tertuduh, iaitu Ezran. Saksi mengesahkan bahawa tertuduh bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penghantaran tersebut. Tambahan pula, keterangan saksi daripada pembela tidak sahih dan wajar diketepikan kerana saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mempunyai pemerhatian langsung terhadap kejadian. Gagal mengemukakan sebarang fakta yang relevan atau bukti yang kukuh yang boleh dikaitkan dengan kes ini, serta alibi yang dikemukakan adalah lemah, tidak disokong oleh bukti yang jelas. Justru, keterangan tersebut tidak menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan tidak mampu mengugatkan pembuktian pihak pendakwa. Saksi juga mengesahkan bahawa laluan serta arahan pengendalian barangan rapuh telah ditetapkan lebih awal, namun tertuduh gagal mematuhinya. Di sini, gabungan-gabungan keterangan ini telah membuktikan bahawa kerosakan barangan berpunca daripada kegagalan tertuduh yang tidak mematuhi prosedur penghantaran, sekaligus menjejaskan pelanggan dan reputasi syarikat. Oleh itu, dari pihak pendakwa memohon agar tertuduh didapati bersalah dan dikenakan tindakan disiplin yang sewajarnya. Sekian. Terima kasih. Persidangan akan ditangguhkan selama 5 minit untuk memberikan ruang kepada panel untuk membuat keputusan.
Sebelum panel memberikan keputusan, panel ingin memanggil tertuduh untuk masuk ke kandang saksi. Diminta pihak tertuduh untuk ke kandang saksi. Setelah berbincang, panel siasatan sebulat suara menyatakan bahawa pihak tertuduh Encik Ezran Alif bin Ahmad Saleh bersalah melakukan salah laku disiplin yang bercanggah daripada peraturan syarikat dan akan diberikan hukuman pemecatan daripada pekerjaan merujuk Ordinan Buruh Sabah Seksyen 12 Subseksyen 2. Dengan ini berakhirlah siasatan dalaman pada hari ini. Semua boleh bersurai.